Borang kehadiran sampai ke mana ya? Boleh. Dah, mana? Sementara menunggu Cik Azwar, saya jemput Puan Azwani untuk menyampaikan maklumat. Dipersilakan. Ini sedikit makluman kepada tahap work. Semalam saya ada menghadiri satu taklimat berkaitan dengan pentadbiran kompetensi dan literasi. Kompetensi dan literasi fasa kedua daerah Sepang. Kita terpaksa dalam tempoh hingga 17 November kita terpaksa mengambil lebih kurang dalam 2 kelas tahun 4, 5 dan 6 untuk menghadiri ujian pentadbiran kompetensi dan literasi. Di bawah ini adalah sampel, kita ambil sampel untuk tujuan peperiksaan untuk perbandingan, untuk tengok tahap kita punya kemahiran budak aras tinggi ataupun tidak mengikut aras international punya sistem macam pressure visa dan sebagainya. So jadi sebenarnya pentadbiran sepatutnya diadakan pada 23 Oktober hingga 17 November. Tempohnya agak panjang tapi makluman diterima pada ini agak lewat dan kita pun dimaklumkan semalam. Jadi memandangkan minggu hadapan dan minggu lagi satu selepas dievaluasi kita ada 2 minggu sahaja. Jadi jadual saya boleh turunkan lagi sebab ada lebih kurang 4 ujian. Maksudnya melibatkan bahasa, matematik, sains dan kewangan. Jadi ada exam yang kena bertulis, ada exam yang melibatkan 2 form sahaja. Jadi kita berikan kekosongan dan kita bincang jadual akan dikeluarkan kemudian dan saya akan maklumkan kepada tahap itulah berkaitan dengan jadual dan pelaksanaannya. Murid yang terlibat adalah dia punya sampel diambil lebih kurang dalam 60 hingga 100 orang murid. Jadi setiap tahun kita ada 60 hingga 100 murid. Kita rasa masa saya berbincangan dengan kita nak ambil 2 kelas sahaja dalam 88 lebih lah 80 kan. Kita nak ada 100. Itulah. Itu masih lagi dalam sampel sebenarnya lebih sebab kebetulan kita nasib baik kita bukan diambil sampel untuk international punya kebangsaan. Kita hanya sampel untuk negeri sahaja. Maknanya semua sekolah terlibatnya. Semua sekolah terlibat. Cuma kita hanya sampel negeri sahaja dalam Selangor. Ada 2 dalam Sepang ni, SK Kota Warisan, SK Jenderal dia ada sampel kebangsaan. Simek pun sampel kebangsaan dengan satu lagi West Country Tamil punya kebangsaan. 4 sekolah lah dalam daerah Sepang. Jadi itu rancangannya cari masa juga untuk buat ujian untuk sampel. Jadi saya akan serahkan sampel kepada penyelaras. Penyelaras awal dapat yang sebab sampel ni sangat penting tau. Sampel ni dia menguji kemahiran berfikir aras tinggi budak. Jadi nak melihat tahap kemahiran berfikir
Kalau okey. Kita nak fikirkan tentang sampel ni, kena bincangkan dalam dulu. Tahun 5965. Bagus kita bincang dalam tahun 5, kita nak carikan sampel lebih kurang dalam 60 hingga 100. Tapi manakala kita ramai, better kita ambil semaksimum yang boleh. Sampel dia. Sampel tu maksudnya budak lah. Budak dan pengujian. Jadi kalau bincang dalam group, kita nak pilih budak. Kalau boleh kita ambil kelas. Tapi yang senang untuk kita adalah kelas. Kan? Tapi kita fikirkan sampel. Sebab sampel ni penting untuk kita nak tengok. Ya. Seboleh-boleh je lah. Tapi dalam 60 hingga 100 orang. So saya rasa jelaskan kan. Jadi kita faham masalah. Kemudian ada cara sepak kan. Okey, itu saja Kak. Terima kasih. Exam dia ada dua domain. Ada 4 domain. Bahasa, literasi bahasa, bahasa saya literasi bahasa, literasi keuangan, matematik dan sains. Dalam setiap domain itu ada lain-lain. Ada yang report, ada yang menlevel. Tahun 4 hingga 6. Ada 4 hingga 6 lah. Apa dah Pak? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada yang bukan beragama Islam. Jadi kan peratus fail dia tu, kalau cikgu ada 30 orang, mungkin yang main sampai habis pun mungkin 5 atau 6 orang je. Yang lain semua belah ke berhenti terus ke apa, macam-macam lah kan. Mungkin nak main betul-betul, yang pure betul-betul nak main 5 atau 6 orang je. Ada yang lebih-lebih orang 2 lagi sebab cikgu paksa juga kan. Paksa juga. Sebab korang pun budak-budak lagi, tak memaik lagi, nak kena orang paksa barulah dengar kata. Tapi yang betul-betul pure, yang nak main betul-betul 5 atau 6 orang je, yang tahan tekanan apa semua, yang tahan pressure, yang tahan tu, tahan ni kan. Macam Alia tinggi, dia tahu orang tak suka dia, dia tahu orang duk kutuk-kutuk dia belakang apa semua. Dia tahu setiap kali orang bagi bola nokon, dia buat nokon, orang buat muka tak puas hati, orang buat muka menyampah pun dia tahu. Tapi Alia ni dia ada satu benda yang disebutkan dalam sukan sebagai satu benda yang dipanggilkan sebagai ketabahan, resilient. Walaupun minggu lepas ramai orang ni, minggu depan dia ada lagi, dia tetap datang. Kau ingat tak kisah Hamzah yang main kriket tu? Sama juga, main bukan terus-terus tiada. Ramai je orang yang gelakkan dia apa semua dulu, apa semua marah dia apa semua, bola tu bola tak ni
baling tak power, pukul tak power apa semua. Tapi apa yang Hamzah buat? Dia balik rumah, dia gantung bola dekat tali, dia pukul tiap-tiap hari. Kau tengok tu disiplin dia. Cikgu tak boleh nak paksa Alia apa semua, Aisyah, apa lagi, Hasya, Kashrina apa semua buat macam tu. Cikgu tak boleh paksa dia. Cikgu hanya boleh luangkan masa dengan dia orang, ajak dia orang masuk tarian, hujung minggu ajak dia orang pergi training, kadang-kadang belanja-belanja apa semua, dengan harapan satu hari nanti mereka akan bergelar daripada bocah noob menjadi pro dan meneruskan legasi Sepang dalam arena rugby sentuh di Sepang dan di Selangor. Sebab tak ada orang lain lagi dah melainkan korang. Kalau kau tanya kawan-kawan kau ataupun sepupu-sepupu kau ke saudara mara yang duduk Selangor ke Johor ke mana ke, kadang-kadang kau sebut rugby touch, dia orang blur je. Ada apa tu rugby touch? Dekat kawasan dia orang, daerah dia orang, zon dia orang pun tak ada orang yang nak buat. Tak ada. So kita yang ada-ada ni dalam komuniti yang tak besar mana ni, kau dah ada dah sukan yang kau boleh dapat medal, kau boleh dapat sijil, kau teruskanlah. Bila kau naik sekolah menengah, melainkan kau ni bukan jenis sukan. Ada. Contohnya kelas-kelas depan, kelas pandai apa semua, Sony ke Vivo ke apa kan, Samsung ke apa ke, Oppo ke, ramai je kelas-kelas pandai ni yang pandai tapi bak sukan tak nak langsung. Tak nak. Dia tak suka ke anti ke apa tak tahu, tapi dia jenis kalau sukan ni dia orang tak apalah, tak nak. Kita tak ada paksa orang macam ni. Tak ada paksa, cikgu pun tak suka paksa. Tak suka, tak ke mananya pun. Kalau paksa-paksa pun dia takkan ke mana. Dia atas padang nanti dia susah nak perform. Cikgu perlukan fighters ni. Dia tengok sukan ni bukan sebagai satu benda yang membebankan, bukan satu benda yang menyusahkan dia, bukan satu benda yang menserabutkan kepala, dan bukan sesuatu yang membuatkan dia tak happy. Dia pernah orang yang macam tu. Jadi bila dia turun ke padang ke training ke apa semua, coach tak perlu nak membebel dekat dia tiap-tiap kali. Mungkin sekali-sekala je. Yang lain dia turun, dia perform, main, enjoy, suka. Sehinggalah dia orang capai ke final cup. Itu je kerja cikgu sebenarnya. Tak nak apa ni cikgu tak nak kompleks, tak nak complicated sangat. Okay, cikgu tak nak benda ni complicated sangat, dan cikgu nak supaya benda ni mudah untuk diuruskan dan tidak memeningkan kepala coach, tak memeningkan kepala manager, tak memeningkan kepala kawan-kawan, tak memeningkan kepala parent, tak memeningkan kepala player lain juga. Win-win situation. Kalau kau berada di tempat yang win situation ni, ke final lah korang, InsyaAllah. Kita dah buat U15, kakak-kakak korang dah buktikan dah minggu lepas. Terbukti guys. Cikgu cakap dengan dia orang, cikgu ingat lagi 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas, cikgu cakap kat dia orang benda ni progress. Mula-mula shield dulu, lepas tu target ball, lepas target ball target plate, lepas target plate target lah cup. So dia orang ikut je apa yang cikgu cakap kat dia orang. Alasan apa ni, arahan cikgu cukup simple, misi cikgu cukup simple, cukup jelas. Cikgu tak buat mission objektif yang pelik-pelik, letak benda pelik-pelik sampai dia orang pening nak fikir. Cikgu cakap senang, simple je kat dia orang. Mula-mula ni ball dulu, shield dulu, and then tahun depan target lah cup, target lah plate. Tak dapat lagi cup, tak dapat lagi plate, buat lagi sampai dapat. Dan dia orang dah buktikan dia orang dah dapat dah. So terpulang pada dia orang lah lepas ni nak sambung lagi ke tak. Sebab kadang-kadang setengah orang tu bila dia dah berjaya, dia dah sampai apa ni objektif yang dia nak, terus dia stop. Kita nak main lagi dah. Ada even yang player U15 yang lepas pun ada 2-3 orang yang memang main bagus, main memang cukup bagus, tapi sayang 1000 kali sayang
cikgu ni dengan kawan-kawan kamu yang lain kan, kita ni hanya boleh berusaha je kan. Kita nak kawal orang, nak kawal perangai orang, nak sound orang tu, sound orang ini, nak buat team pun susah kan. Lepas tu nak cari orang yang boleh terima semua perangai kita, kita tak nak terima perangai orang apa semua pun payah juga. Jadi yang tinggal hanyalah tim yang terakhir yang telah melepasi segala-galanya. Dia orang lulus segala-gala ujian. Sebab tu dia orang layak pergi ke final. Dan cikgu pun memang rasa bangga juga lah dengan pencapaian dia orang tu. Tumpah bangga lah. Walaupun cikgu bersama dengan dia orang taklah selama mana pun. Mungkin separuh perjalanan mereka adalah bersama dengan cikgu lah, separuh lagi bersama Coach Azri lah. Tapi orang kata cubit peha kanan peha kiri terasa kan. Kalau gosok peha kanan peha kiri pun terasa gak seronok dia kan. Cikgu boleh tumpang gembira lah tengok. Masa dia orang ke final tu lah cikgu terbayang balik. Hari pertama dia orang datang training hari pertama dia orang datang training di padang SKTTP masa tu, baru lepas PKP. Momen-momen macam tu lah guys, yang membuatkan hidup kita ni full. It's not about money, it's not about power, it's not about nama, it's not about pangkat, sanjungan apa semua, pujian. No. It's not. It's not. It's something else. It's something else. Dan yang penting mereka setia. Mereka tetap setia, tak pernah lari daripada perjuangan, tak pernah nak buat perangai pelik-pelik. Walaupun ada 2-3 orang tu perangai, tapi dia orang tak pernah buat perangai pelik-pelik sangat. Dan dia orang betul-betul nak jelas apa yang dia orang nak. Dia orang memang betul-betul jelas apa yang dia orang nak. Dan dia orang tak pernah nak skip training banyak sangat. Walaupun ada yang skip training pun cikgu tahu, tapi cikgu harap itu ada, mungkin lepas ni dia orang lebih banyak lagi datang training sebab nak mengekalkan final cup dia orang ni kan. Tapi tahniah lah cikgu nak ucapkan kat dia orang, tahniah lah. Ingat balik lah perjalanan korang dari dulu kan. Sejak mula-mula korang start main dulu kan. Cikgu tak nak claim apa semua kan. Cikgu tak nak claim apa semua. Cikgu harap segala apa yang cikgu halalkan semua, ilmu-ilmu yang cikgu bagi apa semua kan, cikgu halalkan semua. Dan cikgu harap ilmu-ilmu yang cikgu kongsi bagi, kalau ada yang salah ke apa semua, minta maaf lah ya. Kalau yang ada betul tu, alhamdulillah lah. And then cikgu harap ada di antara korang ni pun akan terus meneruskan perjalanan ni sampai U17, sampai dah U20, datang pula ke Cyborg, tolong jadi jurulatih sekali, tolong cikgu-cikgu apa semua. Ini je sebenarnya kita nak jadi macam Cobra guys. Cuma Cobra ni dia start awal kan? Dia start daripada tahun 1950 lagi. Kita start tahun 2023 kan? Jadi itu sajalah guys. Ngomelan cikgu pada malam ni. Kalau sempat cikgu ubah ke bentuk MP3 dan letakkan di YouTube, cikgu buat lah. Tapi ini untuk tatapan dan pendengaran korang-korang je lah. Tatapan dan pendengaran korang-korang. Dan apa yang baik tu, apa yang sempurna tu datang daripada Allah. Dan apa yang tak sempurna, apa yang buruk, apa yang tak perfect tu datang daripada cikgu lah. Cikgu mohon 10 jari untuk habis dulu. Nanti kita jumpa dalam podcast yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa tu pun cikgu dah tahu dah, ini memang betul-betul nak main. Dan bila cikgu bawa tim dan cikgu nampak Kayla tu, dia bukan saja rugby, Kayla ni pun tarian pun dia boleh kan? Dan teacher Claudia pun tahu, guru kelas pun tahu, teacher Claudia pun tahu potensi besar dalam diri Kayla. Dan bila
kita aktif dan banyak terlibat dengan tu, dengan ni apa semua, akan ada lah yang akan jealous. Confirm lah. Benda ni biasa kan dalam hidup ni. Kalau kita ni lebih sikit pada orang, adalah mata-mata yang memandang dengan penuh kedengkian. Dan jangan rasa pelik. Kadang-kadang orang yang paling kuat dengki dengan kita adalah orang yang paling baik dengan kita. Ada kes-kes macam tu, ada juga. Orang yang kita duduk selalu main, kita duduk selalu bermain sama, rupa-rupanya dia menyimpan rasa iri hati. Sebab tak dapat capai apa yang macam apa dapat. Tapi tak boleh salahkan Kailah. Pertama, cikgu tak pernah paksa Kailah main. Cikgu hanya offer je. Cikgu tak paksa dia. Cikgu cakap, kalau kau nak ni, kau main rugby. Tak. Cikgu pergi kat dia, cikgu dia tanya, kamu nak main rugby tak? Biasa cikgu kamu tanya lah budak-budak ni pun, biasa cikgu tanya macam tu. Tak pernah cikgu pergi kat budak, kadang-kadang turun kalau tak turun siap kau esok. Tak ada. Cikgu pergi, kau minat main rugby tak? Tanya dulu kan, offer dulu. Kalau dia jawab minat ke tak minat ke, itu soal yang ke-10. Yang penting offer dulu. Minat ke tak? Bukan nak ke tak, minat ke tak? Nak ke tak kan? Kalau dia kata okey, cikgu pun alright. Kalau dia cakap minat, okey. Kalau minat, hari Sabtu depan ke apa ke, turun sekian-sekian, pukul berapa cikgu nak tengok kau boleh main ke tak, kau enjoy ke tak main game tu. Bagi bola dia, bagi bola kat dia tu, dia pergi buat try, laju dia lari, dia pintah kawan-kawan dia, berdesok dia pergi foto kawan-kawan dia, tak pandang kecil. Cakap dia ni biar betul kan. Aku cakap biar betul je lah. Masa muda tu cikgu macam kan, sebab dia kan badan dia kecil, tak adalah kecil sangat pun, tapi kecil lah nak banding dengan kawan-kawan yang lain kan. Kecil lah nak banding dengan kawan-kawan yang lain tu, agak kecil jugalah. Tapi nak cerita kat korang, main sukan ni kadang-kadang kau kecil ke agak besar ke, tadi berarti siapa yang skor, siapa yang buat assist, siapa yang paling banyak bergerak atas padang, siapa yang banyak tolong kawan, siapa yang banyak makan tanah, siapa yang banyak defend, siapa yang banyak buat kerja. Jadi benda itu juga sama juga, bola ke, rugby ke, hoki ke, kriket ke apa, at the end of the day benda-benda macam tu lebih kurang sama je. Dia punya kualiti yang diperlukan untuk tim tu menang. Macam kriket, tak ada lawan, baru training 2 minggu dah pakat keluar dah. Apa cerita? Cikgu tak nak masuk campur, tapi sebenarnya cikgu dah jangka, tapi cikgu tak nak masuk campur. Cikgu dah boleh agak, tapi cikgu tak nak sebut apa-apa. Korang sendiri gunakanlah akal fikiran rasional korang sendiri. Jangan buat keputusan ikut emosi, ikut pengaruh-pengaruh luar apa semua. Tepuk dada, tanya iman lah. Cikgu nak tanya, kau tengok coach Junaidi tu, kau tak dapat rasa lagi ke keikhlasan dia nak latih kau orang tu? Kalau orang lain kan, dia akan select player. Sebab coach Junaidi tu terus ambil korang sebab cikgu yang push korang tau. Bukan push apa, cikgu yang banyak bagi recommendation. Cikgu cakap korang ni tahan lasak, dah banyak kali pergi tournament,
tahan panas apa semua dah biasa dah ni, berpanas, berhujan apa semua dah biasa. Jadi Coach Junaidi ambil kata-kata cikgu tu, dia percaya. Sebab cikgu dia pun tahu, cikgu dengan dia pun, cikgu tak pernah nak ting-tong dia apa semua pun. Cikgu dengan dia direct. Kalau budak boleh main, cikgu cakap budak boleh main. Tapi selain daripada boleh main tu, kalau ada benda-benda lain, kan, benda-benda lain dalam kurungan, dan tu kalau cikgu cakap lebih kan, sekarang ada lah yang up status kat IG apa semua kan. Cikgu malas nak sebut benda-benda tu. Korang sendiri yang buat keputusan. Benda tu pun tak wajib pun kan, benda tu pun belum tentu menang, belum tentu kalah lagi. Tapi macam cikgu cakap, bila kita buat keputusan tu, kita kena belajar lah daripada keputusan kita tu. Kita kena tahulah kenapa kita buat keputusan tu, why, dan adakah keputusan tu adalah keputusan yang terbaik, adakah jalan tu je kan. Saya cikgu sekarang ni bawa U12, U10. Hari tu Highlander U12, minggu lepas U10 pergi lawan. Tak berhenti pun, walaupun macam-macam benda berlaku kat cikgu, hidup tetap terus. Life goes on, move on lah. Life goes on. Kalau lah kerana satu benda kita jadi down, tak nak buat dah apa semua, maknanya kau belum fighter lagi lah. Kau mungkin boleh cakap kau ni fighter apa semua, tapi bagi cikgu itu semua sendiri tak mau ingat lah kan. Bagi cikgu belum cukup fighter lagi lah. Mungkin kau fight untuk diri kau sendiri boleh lah, tapi kalau kau nak heret satu team nak fight dengan kau apa semua, it's not as easy as one might think kan. Sebab tu tim yang ada sekarang ni cikgu kekalkan. Dan untuk pengetahuan korang sendiri, darjah 2, darjah 3 pun dah datang jumpa cikgu sendiri nak main. Maknanya ubi-ubi baru ni pun on the way nak datang lah ni kan. Cikgu cakap okey, nak main, jom. Cikgu tak ada letak apa-apa restriction. Cikgu tak check dulu kau ni lari laju ke, kau ni wakil rumah sukan ke apa tak. Cikgu just cakap yes, okay, good, yes, datang, bagus, datang tadi ni. Cikgu nak buka seluas-luasnya kan. Jadi everybody can play, setiap orang ada peluang. Alia contohnya, bukan Alia Sophia Alia tinggi, berapa kali datang training, nokon berapa kali kan, bola tak sampai berapa kali. Kalau orang lain dah lama dah reject Tapi cikgu, kau tanya Alia sendiri, pernah tak cikgu cakap benda-benda tak elok kat dia apa semua, cakap tak payah datang training lagi apa semua? Tak ada. Cikgu sengih-sengih kat dia, tak apa, cuba buat yang lebih baik. Sebab Alia yang sekarang ni, kau kena ingat cerita Alia Sophia. Alia Sophia sebiji macam Alia tinggi sekarang ni. Mula-mula dulu struggle sangat ya, tapi bila dia dah capai satu tahap, cikgu boleh cakap tahap pro lah kan, masa tu dia dah tak fikir dah. Dia cuma pergi main, sengih-sengih tu je. Cuma proses nak ke proses yang nak ke pro tu lah yang ramai orang fail. Daripada proses, daripada noob nak pergi pro ni lah ramai yang give up. Ramai sangat. Kalau cikgu nak cerita, kalau dalam, walaupun korang tengok dia orang tu macam action ke apa ke, they deserve to be, because they are very strong sebenarnya dia orang, tim dia orang tu. Sebab tu kau tak boleh nak bully-bully dia orang, nak menganjing-anjing dia orang sangat. Sebab dia orang dah lalui benda ni dah hampir 2 tahun lebih, 3 tahun dah tahu. Bermacam-macam halangan, bermacam-macam cabaran. Bergaduh dengan cikgu tu tak usah kira. Dia cakap betul, kalau dengan orang lain tak dalam sebulan 2, coach tu akan
Give up. Disebabkan cikgu tak pernah give up dengan dia orang lah. Cikgu sempat serahkan dia orang dekat Coach Azri, kerana kalau cikgu teruskan lagi dengan dia orang, mungkin dengan cikgu sekali burn out. Jadi benda tu terpaksa dibuat kerana cikgu pegang banyak tim. Cikgu tak nampak satu tim je. Cikgu nampak pembangunan, cikgu nampak future, cikgu nampak adik-adik kecil korang yang nak main, cikgu nak sampaikan ilmu ni kat dia orang. Jadi bila banyak pihak, banyak tim nak kena pegang, cikgu pun ambil keputusan, tak apalah, cikgu serahkan pada Coach Azri lah. Dan cikgu yakin Coach Azri boleh bimbing dia orang sampai ke final. Dan memang Coach Azri buat macam tu. Sebab cikgu percaya kat dia. Kalau cikgu tak percaya kat dia, cikgu tak bawa masuk dia orang ke Cyborg. Cikgu tinggal bodoh macam tu je. Kan? Maknanya cikgu harap, dan korang nanti pun bila dah naik U15, korang dah tak bersama dengan cikgu lagi dah untuk training. Korang kan bersama dengan Coach Azri. Tapi dalam masa pertukaran coach tu, maknanya transition daripada cikgu nak pergi ke coach lain, kamu dah kenal dia dah. Macam dulu cikgu bawa anggap cikgu serah macam tu je. Ada orang pun terkejut kat kan, coach mana ni kan. Tak apalah kan, try lah kan, try tengok dia orang boleh masuk. Cikgu pun alhamdulillah lah. Bukan niat cikgu nak tinggalkan dia orang, nak biar dia orang, tak. Cikgu hanya pindahkan dia orang sebab itu yang terbaik untuk dia orang. Kalau ikutkan cikgu nak pegang dia orang sampai dia orang U17 nak latih dia orang, tapi apakan daya kalau cikgu terus pegang dia orang, cikgu tak boleh dah nak latih tim-tim lain lagi. Sebab tu lah kau tengok kat Cyborg pun satu tim satu seorang coach jaga. Kita bukannya profesional sangat pun. Orang kata kelab yang tengah naik, yang baru nak naik. Dan alhamdulillah lah, tim-tim perempuan setakat ni pergi tak balik kosong lagi. Paling busuk pun Bol lah. Paling busuk lah tu Bol lah. Tu pun Bol U10. Dan U10 yang Bol ni dulu pernah dapat Johan Plate. First kejuaraan dapat Johan Plate. Yang jatuh ke Bol ni sebab yalah, macam yang aku cakap lah, kita punya key player kita tak ada masalah niche. Yang penting dia ada talian. So takkan cikgu nak sekat dia kan. Walaupun cikgu talian dia pun bising-bising juga. Dekat dia tu ada luka-luka kat lutut apa semua, marah coach talian dia kan. Tapi ayah dia cakap tak apa, main je. Sebab ayah dia ada plan yang besar untuk anak dia, dan ayah dia percaya kat kita orang. Itu yang penting, kepercayaan tu, trust tu. Yang penting ayah dia percaya, dan kita orang pun bagi yang terbaik untuk U10. Inilah kali pertama cikgu handle U10. Dulu pun cikgu pernah handle U10, tapi handle kejap je, tak ramai macam sekarang. Pernah handle sikit kejap, tapi sekarang ni U10 kita dah ramai, dan U10 kita cikgu berani bet lah, boleh lah kita dapat beli cup tu. Masih dalam proses lagi, cikgu masih lagi memerlukan beberapa
budak ke sekolah ke, insyaAllah lah. InsyaAllah cikgu akan cuba buat yang baik lah, bro. Kalau ada yang kata sikit-sikit tu yang tak puas hati ke, yang terasa kecil hati ke apa semua tu, biasa guys kan. Sedangkan lidah pula kita gigit kan. Kita nak harapkan benda perfect je kat dunia ni pun tak pernahnya nak ada. Kita nak harapkan benda perfect datang kat kita. Kita kena tanya balik diri kita ni dah perfect ke belum. Kalau dalam diri kita pun masih lagi ada banyak kekurangan, so tak rasa kita tak perlu dah nak expect sangat orang tu perfect, tak perlu. Kita hanya boleh terima orang seadanya, dan kita cuba setia dengan orang tu selagi boleh setia lah. Selagi boleh setia lah. Kalau dah tak boleh setia lagi dah, tak apalah, move on je lah. Cikgu pun memanglah kalau nak dikatakan, nak dibandingkan tim ni tim tu, kalau kita cuba nak bandingkan, tim ni bagus, tim ni pun bagus, tim bagus, bla 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 bla, cikgu nak tanya orang dulu yang kita tahu orang ni dulu masa cikgu set up cikgu tim kita masa tu bawa seorang-seorang masa kelab apa semua ni, cikgu try bawa seorang-seorang. Tak expect pun yang 15 yang main semalam hari Sabtu hari Ahad boleh sampai ke final cup, tapi cikgu tak cakap kat orang. Cikgu memang tak expect langsung dia nak pergi ke final tu, sebab masa mula cikgu latih dia orang dulu, kita orang latih bodoh-bodoh je. Cikgu hanya boleh latih dia orang basic asas, dan dia hantar orang tengok jadi kita orang kata trial and error. Kata cikgu ni banyak pengalaman masa tu lepas PKP sampai setahun lebih cikgu jadi coach nak pergi kat sini kat sana ni, pengalaman memang zero lah kan. Ada sikit pengalaman bawa pergi kebangsaan masa 2019, tapi just that lah. Aku dapat spoon je, bawah sekali spoon. Sekarang tak ada lah spoon. Sekarang ni kita main kali pongok bol, Johan bol pun sebab ada benda-benda sebab yang kata yang memang tak boleh lari lah kan. Bol ada biasa tak boleh biasa kan. Kita cek faham lah sistem ni boleh apa, kena ada player macam ada salah kita kalau orang belum lagi tetap ada pun dalam dunia rugby yang kita pegang, tiba-tiba je ada satu kenal nama
kisah Kayla. Daripada Kayla lah berkembang kepada Payahana, Amal. Amal pun masa tu rasanya Amal dah start main dah. Amal tu sebab abang dia player Selangor. Ayah Amal pun player juga. Extra sekolah tu Abdul Rahman. Sekolah tu Abdul Rahman. Geng-geng Star Oba. Nanti aku kenal ayah dia. Panggil Cik Buan kan. Cik Buan. Okay. Cikgu kenal abang dia. Lepas tu Amal pun berlatih dengan cikgu apa semua. Ayah dia pun latih dia juga kat rumah. So itu dia punya yang tulang belakang dia sebenarnya. Tak ramai, dalam 4 orang macam tu je. Amal, Intan seorang lagi. Intan sebab cikgu memang, cikgu pun tak tahu macam mana cikgu boleh pilih Intan. Tapi cikgu tengok Intan ni pun sama juga. Dia ada dia punya aura dia. Cikgu tak boleh nak cerita aura dia macam mana, tapi aura Intan aura Kayla Intan main tengah kan? Dia aura main center ni lain. Aura yang main apa ni, yang main bina lain. Aura yang main bina lain. Dia punya aura, dia punya karakter mudah-mudah dia ada karakter dia. Dan ini dia buat macam orang. Dia kuasa dia orang ni bina nampak dia orang tu layan. Dia nampak dia orang tu layan. Dia orang enjoy. Setengah-setengah orang bawa main tak enjoy kan, macam terpaksa ada lah. Cikgu tak nak sebut nama lah kan, nanti kan kawan tu dengar lagi lah, dia putus harapan kan. Tapi memang cikgu cakap tak semua orang yang pergi training tu yang 100% pure. Ada yang terpaksa pun ada yang ikut kawan pun ada. Tapi yang pure betul, kalau yang pure betul tu memang kita nampak dari cara dia berlari, cara dia senyum, cara dia pakai kasut, cara dia bersiap tepi padang, kita dah tahu dah. Sebab bila kau naik sekolah menengah ni 13-15, cara kau berfikir dia lain dah. Tak macam budak-budak lagi. Kau lebih independen dan cara kau datang berlatih apa semua pun tak macam budak sekolah rendah. Kau lebih fleksibel. Kau orang sendiri yang adjust. Yang adjust. Tak ada. Dan cikgu pun suka macam tu. Kau boleh handle sendiri. Macam tim U15 sekarang ni lah. Dia orang datang training apa semua, tak ada group-group nak suruh datang training pun. Kena ada lah. Tapi tak macam sekolah rendah lagi dah. Dia orang tahu dah hari Sabtu apa semua ada train kan. Dia orang dah pro, dah matang. Dan dekat area dia sini, kelab sukan apa lagi yang nak jaga korang? Memanglah cyborg tak jaga korang macam cikgu jaga kat sekolah. Tapi korang kena ingat lah, cyborg ni sebenarnya dia kelab. Dia kelab sukan luar. So bila kelab sukan luar ni, dia tak boleh nak strict sangat. Kadang-kadang coach strict lah, macam Coach Azri apa semua. Kadang-kadang dia tengah marah-marah, mengang-mengang apa semua tu, pandai-pandai lah kan. Tapi macam aku cakap lah kan, benda ni aku nampak korang boleh buat kan. Sebab U50 yang kau tengok pergi final lagi tu, dia orang start Form 1 baru start. Dia pun Form 1 nak naik 1-2 lah, dah hujung-hujung lah.
korang lagi awal start. Secara logiknya bila korang lagi awal start, korang lagi banyak peluang, lebih banyak masa untuk training, untuk berlatih, untuk friendly. Baik, tak boleh nampak korang akan jadi lebih power. Mana mungkin naik tahun depan kita boleh juga pecat final lah. Mungkin kan. Dan cikgu tak rasa down pun kalau U12 tahun ni tak boleh pergi kat final. Tak, kita telah melalui banyak ujian dan cabaran, dan sampai kini kita masih lagi strong. Cuma banyak player-player yang star-star semua dah tak ada. Tak apa lah, cikgu start balik, boleh balik. Tak susah pun, tak mudah balik ni. Dan player-player baru cikgu ni ada 2-3 orang tu kena serang. Cikgu tahu siapa yang menyerang dia orang apa semua. Dia senyap lah, malah nak panjang-panjang cerita. Dan tujuan dia orang kacau-kacau korang apa semua ni sebab nak bagi korang ni kusut kepala. Bila korang kusut kepala, korang tak nak main lagi dah. Itu sebenarnya objektif dia, kan? Tentu je. Kalau benda simple macam tu pun kau tak boleh nak hadap. Macam mana kau nak hadap tournament final cup nanti? Sebab tu orang cakap apa ni, nak menang kena mental kuat. Ni yang maksud mental kuat je, bukan mental kuat atas padang je. Sebelum ke padang tu, dalam proses training apa semua pun kena boleh hadap benda-benda yang mengarut-ngarut tu. Itu dah kira sebagai mental yang kuat. Kopok lego, atau apple asam. Kan? Itu maksudnya mental kuat. Mental kuat ni bukan mental atas padang je guys. Mental di sepanjang perjalanan kamu tu sebenarnya. Sejak daripada kamu enroll untuk training sampai kamu tanaman ni, di sepanjang tu memerlukan mental yang kuat. Bukan ke atas padang je, oh aku nak kena mental kuat atas padang tak boleh nak mudah give up kan, apa semua tak boleh think negatif. Yang tu pun iya juga, tapi yang lebih memberi impact pada korang adalah cabaran-cabaran masa yang macam cikgu cakap tadi tu lah. Orang nak serang korang, orang nak fitnah korang, buruk-burukkan korang. Macam mana korang nak hadap orang ni semua? Itu lebih penting kan? Macam mana korang nak hadap bos terpatak je nak beli barang lain kan? Macam mana kau nak hadap puak-puak tu? Walaupun cikgu tahu akal-akal ni alah, orang tahu orang tahu, bukan orang tak tahu. Tapi orang malah nak ambil pusing sebab benda tu tak payah ambil pusing pun. Makin ambil pusing makin bengap lah. Buat apa nak ambil pusing benda-benda macam tu? Bengap lah kita ni, banyak buang masa benda-benda tak faedah. Sebab tu cikgu cakap kat orang tak payah ambil pusing, buat bodoh je. Orang nak serang ke nak apa ke tak ada orang. Yang penting korang tu goyah ke tak. Kalau orang serang sikit pun kau dah
mengamuk, goyang sana sini, tak ketahuan, duk berkacau-kacau apa semua sana sini kan. Tapi nak pergi final macam mana kan? Nak pergi final kita kena mental, kena kuat. Tengok macam U15, cikgu ni asyik U15 je puji dia orang. Betul. Kau ingat senang ke nak jadi macam U15 sekarang tu? Dia orang banyak berkorban tu. Hanya cikgu dan dia orang je tahu kisah di sebalik pengorbanan dia orang tu. Korang tak tahu cerita kan? Kalau korang kena sikit psycho dengan budak-budak, bocah-bocah kat SKJTP tu pun kau dah rasa macam macam nak terjatuh apa semua. Kau belum tahu apa-apa lagi lah pasal perjuangan, babe. Kan cikgu dengan U15 ni macam-macam cabaran, macam-macam halangan, macam-macam cabaran. Kalau orang lain cikgu cakap terang-terang, give up lama lah, tak ada nak bawa masuk di kelab pun. Tak, cikgu cakap betul. Kalau orang lain memang tak ada nak masuk kelab apa semua, give up terus, buat separuh jalan, tinggalkan, lepas tu buat tak peduli je. Tapi cikgu dengan dia orang, cikgu tak pernah buat macam tu. Kalau cikgu nak buat boleh sangat cikgu nak buat. Cikgu tinggal terus dia orang, blok semua guru apa semua, left, tinggalkan dia orang, terkotak-kanting macam tu je. Tapi cikgu bukan macam tu, guys. Teruk-teruk cikgu ni, seteruk-teruk cikgu korang, tak ada yang perfect kan. Ada perangai-perangai teruk juga, tapi dia tak pernah tinggal orang lagi. Okey, yang semulia-mulia orang yang kat luar sana tu dah banyak kali dah buang orang. Kau kena fikir benda tu. Cikgu bukan nak bandingkan up cikgu lagi better, apa lagi better, tak. Nanti bila kamu tahu perjalanan dia orang, perjuangan dia orang, apa yang dia orang, okey, apa yang dia orang perjuangkan selama ni, apa yang telah mereka lalui. Pertama, bila kau masuk tim baru ni, dah tentulah dia ada player-player yang lama, previous player yang dah lama main. Korang bukannya projek pertama Coach Junaidi nak buat road cricket ni. Dia dah pernah bawa ada tim perempuan sebelum ni pun. Cuma tim perempuan dia setakat tu je yang dia bawa, tak bawa jauh kan. Tak tahu lah sebab apa kan. Cikgu pun U12, U15 ni cikgu dah cakap dah, kalau ada rezeki boleh je jauh kan. Kalau tak ada rezeki, terima je lah. Hanya kalau tak ada rezeki, takat tu lah boleh bawa. Contohnya macam yang baru masuk ni kan, Kashrina, Hasya, siapa lagi, Idina kan, dan beberapa orang lain yang baru lah, yang baru masuk U12 ni. Cikgu apa ni, macam Bunga apa semua yang U12 kan. Macam cikgu nak paksa-paksa korang sambung sampai form 1, form 2 pun tak boleh juga kan. Betul tak? Atas ketabahan dan kekentalan semangat korang lah itu je cikgu boleh cakap. Kalau korang boleh sambung sampai U15, U17, alhamdulillah. Rezeki lah tu, rezeki untuk kelab, rezeki untuk cikgu, rezeki untuk diri sendiri kan. Tapi kalau setakat habis sekolah rendah je, lepas tu tak sambung dah, masuk dia, yalah, nak terima bahawa rezeki sampai situ je. Mungkin korang ada reason korang sendiri kan, sebab-sebab yang macam Aisyah kan, apa semua, cikgu tak ingat nak mention Kak Alia apa semua. Korang ni kira Arina, tapi Arina tu mungkin tambah lagi lah, yang baru-baru ni kan. Cikgu tak paksa, cuma kau dah start tu, sambung sampai habis lah. Nak bila naik sekolah menengah ni,
belum tentu lagi kau akan diterima masuk untuk main suka-suka lain. Contohnya cikgu ambil bola jaring lah. Kau memang minat bola jaring, daripada sekolah rendah lagi kau memang target nak main apa semua kan. Tapi cikgu sekolah tak pernah bagi peluang, tak pernah masuk NISJ. Kau rasa nak sekolah menengah, berapa persentage kamu akan diterima masuk untuk tim sekolah wakil sekolah menengah macam SSD? Take a wild guess lah. Dengan kebenaran kalian bahawa kamu sambung belajar ke SMK juga ataupun SMK Cyber, berapa persen kamu akan mengharumkan jersey SMK tim sekolah? Hampir zero kan. Sebab apa? Sebab bukan budak SKT TP1 je masuk sekolah menengah tu, TP2 pun masuk, Pulau Meranti pun masuk, budak cyber pun ada masuk, budak swimming pun ada masuk kan. Bila ramai sekolah-sekolah dia orang dulu dah ada tim rugby, tim bola jaring juga kan. Dia orang mesti nak sambung lagi. And then bila biasanya cikgu sekolah menengah, dia akan tanya siapa dulu wakil sekolah. Takkan kau nak menipu ke? Dia boleh check kan. Lepas tu kalau kantoi malu diri sendiri kan. Kau tak wakil sekolah tapi kau cakap kau wakil sekolah kan. Jadi di situ sendiri cikgu nampak satu-satunya cara kau nak dapat medal, kau nak dapat keserokan bermain di padang kawan-kawan tu, antaranya rugby je. Cikgu sebab ada je budak-budak tahun sebelum ni yang naik sekolah menengah cuba nak main badminton lah apa, tapi cikgu nampak angat-angat tarik ayam, tidak je, lepas tu out, lepas tu berhenti. Kejap berhenti, lepas tu cuba sukan baru tu pula, cuba sukan ni pula, cuba sukan ni. Jadi nampak tak ketahuan. Naik sampai form 3 pun masih tak ketahuan lagi. Naik form 4, form 5 habis yang gitu je kan. Habis yang gitu je. Maknanya 5-6 tahun untuk di sekolah menengah pun tak ada apa-apa, kosong. You look so yelah, tapi setengah-tengah orang tak kisah pun. Tapi bagi korang yang memang cikgu dah pernah latih apa semua, cikgu pun macam kecewa agak lah kan. Macam kecewa agak lah kan. Patutnya bila korang main rugby apa semua ni, jiwa korang lagi kuat, pemikiran korang lagi matang ya. Atas padang lawan tim tu, tim ni takkan nak dengan pemikiran budak-budak lah. Cikgu harap bila orang naik sekolah menengah nanti apa semua kan, teruskan lah kan. Aminah teruskan, Aina, Nelly kan. Dia orang teruskan juga. Dan dia orang dulu sekolah masa tahun depan 3 orang 4 orang tu je yang tahun 6 yang aktif main pun, yang lain semua tak main lah kan. Maknanya yang lain tak gitu pun. Yang kita bawa tournament dia orang ni je. Yang regular kan. Dia orang pernah masuk World Force tapi dikeluarkan. So cikgu tengok dia orang 2-3 bulan tak ada main apa-apa, kesian. Cikgu pun jumpa balik dengan Aminah apa semua. Cikgu cakap kau masuk balik, kau jangan ada masuk balik, main balik kan. Benda-benda lepas tu lupakan je kan. Orang main kelab kan, korang ni pemain kelab,
keluar kejap tu biasa, masuk balik. Kelab pun tak pernah hukum kau. Kelab tak pernah menghukum, dan kelab tak pernah maksa pun. Dia tak pernah hukum dan tak pernah paksa. Kita orang bagi seluas-luas kebebasan untuk orang merencanakan masa depan korang sendiri, kan? Kalau orang lain nak kutuk-kutuk kelab ke, nak kutuk-kutuk cikgu apa semua, tak apa lah. Cikgu tahu apa yang cikgu buat, jelas. Kelab pun makin strong lah sekarang ni. U10 tu dah cukup dah. U10 dah harga dah cukup, U12 pun dah cukup lah. Dia pun dia orang stabil. Dia akan pergi ke event-event yang lain dalam tempoh 3 hingga 5 bulan lepas ni. Simple kan? Simple. Tak ada nak godek-godek tu, tak ada nak godek-godek ni, tak ada nak hadap orang tu, tak ada nak hadap orang ni. Datang pada hujung minggu, training, main, training, habis training, habis turnamen balik. Tak ada nak test sekolah, nak bergosip ni tak ada. Tapi memang lain. Ini something that berlaku tiap tahun. Sebab tu lah kadang-kadang kalau kamu tengok cikgu Buya sangat nak belanja budak-budak tahun 6 ke apa ke, sebab cikgu tahu inilah masa-masa terakhir cikgu dengan dia orang, kan? So macam mana cara cikgu nak spare masa dengan dia orang tu, itu hak cikgu. Cikgu nak belanja siapa ke, untuk apa ke, itu semua hak cikgu. Tak ada orang boleh, orang kata nak cuba nak cong-cong apa semua, tak ada. Itu hak cikgu, dan cikgu berhak buat keputusan sendiri. Dan berita baru yang tergempar pula, semua budak-budak rugby tak jadi main kriket pula dah. Dan cikgu tak nak sembah lah benda ni secara lebih mendalam apa semua, sebab benda ni sensitif sikit lah, kan? Cuma macam cikgu cakap lah, benda ni bila cikgu lepaskan kamu pergi main kriket, maknanya cikgu percayalah dekat Coach Jung Keng, Coach Junaidi nak buat keputusan. Cikgu bagi dia buat semua keputusan tu, sebab tu tim dia, bisnes dia. Jadi hak dia nak tegur ke apa ke. Korang sebagai pemain just dengar and bagi kerjasama je, tu je. Jadi kalau kamu tak boleh nak bagi kerjasama, tak boleh nak bekerja dengan baik, jadi pemain yang boleh dengar cakap dia apa semua, so no point lah, kan? Itu kehendak coach, tidak? Kehendak coach kamu kena faham lah apa kehendak dia apa semua. Kena respect apa yang dia nak buat, sebab dia lebih tahu dan dia lebih lama berada dalam bidang tu. Orang baru join dia, orang baru join dia, dah banyak bawa tim, dah banyak berjaya dah, peringkat kebangsaan apa semua, track record dia lagi bagus. Jadi kalau kamu cari pasal dengan dia tu, maknanya bagi cikgu kurang cerdik lah, keputusan yang kurang cerdik bagi rasa. Dan kalau dah coach dia pun dah buat keputusan, payah dah lah nak tarik balik, kan? Dan kalau nak dibandingkan, budak cikgu strong lagi. Yang apa ni, Cyborg U12 tak ada nak gaduh-gaduh apa semua, okey je. Makin ramai nak masuk lagi ada, makin nak stabil balik dah. So cikgu tak apa.
Jadi cikgu bila tim pun makin stabil apa semua, tak ada gaduh-gaduh, tak ada nak drama tu drama ni, jadi senang lah cikgu nak urus. Senang lah, senang cikgu nak urus pun senang kan. Bila cikgu nak urus senang, maksud dia tahun ni boleh hantar pergi tanaman lah kan. Boleh lah hantar pergi tanaman. Ada luar tapi duduk sebelah orang, duduk sebelah orang payah. Bolehlah duduk ujung tu sambil sembang-sembang makan keropok sikit sebelum balik ni. Orang nak basuh baju ni kan. Jadi macam tu lah biasanya pun. Cikgu sebenarnya dah macam boleh agak dah sebenarnya. Benda yang nak berlaku ni, cikgu sebenarnya dah boleh agak lah. Cikgu dah boleh agak benda ni akan berlaku kerana kelab sendiri pernah mengalami benda yang sama. Pernah mengalami lah benda yang sama. Dan macam cikgu cakap lah kan, kita ni guys, orang kata kita nak main apa ke, buat apa ke semua ke, kita kena tak boleh nak terlalu selfish sangat lah cikgu kan. Tak boleh nak terlalu demanding sangat pun, sebab kita bekerja dengan orang, kita bekerja dengan orang, kita banyak deal dengan coach baru, coach barulah, cikgu boleh cakap barulah kan. Coach Tungkeng korang pun tak pernah coaching dengan dia lagi. Dan cikgu nak cerita Coach Junaidi ni dia memang tegas. Macam cikgu dulu, cikgu banyak lenient, tapi banyak lenient tu lah banyak orang pijak kepala. Tapi cikgu tak merasakan benda tu satu beban pun, sebab benda tu sebenarnya reflection diri korang sendiri. Kalau korang sendiri yang buat masalah, masuklah coach mana pun tetap akan buat masalah juga. Faham tak? Jadi it's up to korang sebenarnya, korang nak set macam mana kan. Macam cikgu, cikgu sekarang ni pegang U10, cikgu pegang U12 dengan harapan dia orang boleh perform. Walaupun cikgu tahu dari segi pilihan player pun tak ramai yang power-power sangat pun, tak ada sangat. Tapi cikgu percaya dengan adanya coach-coach baru seperti Coach Amirul yang banyak tolong, Coach Azri pun banyak tolong. Cikgu rasa dengan pertolongan daripada coach-coach lain ni, korang boleh pergi jauh. Korang boleh pergi jauh insya-Allah lah. Dan yang paling penting sekali, tim stabil. Stabil maksud dia tak ada yang keluar masuk buat style ikut dan. Maknanya bila tim stabil boleh pergi jauh lah. Dia akan jadi macam U15 lah. Nak order ya? Ada menu ini bukan. Saya nak ni je, pupuk leko dengan air apple boy, apple asam boy. Apple asam boy. Makan. Makan tak ada. Belum ada lagi. Baru nak order. Leko dengan apple asam boy. Cakap sikit pun dah 7 minit kan. Macam tu lah guys. Cikgu sebenarnya malas nak cakap banyak ni, sebab kadang-kadang tu ada yang nampak macam pandai, macam terlebih pandai pun ada buat keputusan apa semua. Tapi bila terlebih pandai tu yang jadi macam terlebih lajak lah. Payah agak kalau terlajak ke depan ni. Kalau nak buat try tak dikira, no try kan. Jadi
baru order ni kan. Kalau terlebih terlajak ke depan, terlajak pandai ni kan try tak dikira guys. Jadi macam tu lah dia guna pesan. Kan kita dan biasalah kita nak buat tim baru ke apa semua, memang banyak dugaan. Sambut berhenti kan, sambut berhenti kawan-kawan ramai-ramai, bawa tim sambut ramai-ramai semua, buat parti ni, buat jamuan ni okey lah. Masa sekolah rendah, naik sekolah menengah tak ada nak buat parti-parti apa semua. Tak percaya tengok kakak-kakak korang ke abang-abang korang, betul tak dia punya agam. Bila dah naik level remaja sekolah menengah, dia dah malah-malah lah, dia lebih banyak kepada nak bawa hal sendiri. Nak bawa hal sendiri. Kalau dua pun keluar yang sekolah menengah je, ada yang nak cari balik kawan-kawan. Kalau ada berjalan sangat lah saya jumpa, kalau ada jalan sangat jangan sangat ada. So masa sekolah rendah ni dah kawan saya sebenarnya pergi situ pergi sini kan, okey lah tu, okey lah. Cikgu pun suka lah tengok benda cuma nak cerita orang. Cikgu cakap lah outing sekolah rendah seronok lah korang ramai kawan-kawan apa semua. Bila naik sekolah menengah semua dah dewasa apa semua, dah remaja apa semua, tak ada lah nak outing ni semua, nak outing lagi dah. Jadi poin dia tu yang cikgu nak cakap, yelah cikgu faham lah korang nak sangat outing apa semua kan, kawan-kawan nak spend time, cikgu faham. Cuma kekurangannya dari pihak cikgu lah kan. Lagipun yelah, kalau ada rezeki, sebab tu cikgu galakkan korang bergerak dalam kelab rugby. Dalam kelab rugby kita banyak bertemu, banyak berjumpa lepas training ke apa, lepas tournament ke, dia bebas sikit, dia fleksibel sikit. Kalau kat sekolah ni kalau cikgu nak buat outing pun lepas ada event je, kalau tak ada event apa semua tak buat. Dan lagipun bila dalam sekolah ni ramai budak-budak, so akan ada lah orang yang akan query kan, kenapa dia orang je pergi, kita orang ni kenapa tak bawa apa semua. Jadi susah lah situ. Kalau dalam kelab rugby ni tak ramai, sikit je ada pun, paling common, paling ramai pun 10 orang, 12 orang, boleh lah slow-slow. Tapi kat sekolah ni cikgu banyak deal dengan ramai budak rugby, budak tarian, budak lakonan kan, budak buat video kreatif, macam-macam pertandingan kita masuk. Menang kalah tu belakang kira lah kan, tapi banyak lah yang cikgu masuk. Dan dia orang pun berharap lah, dia orang pun bila dia orang berharap apa semua tu, mana-mana yang tak pergi tu of course ada orang kecil hati kan, kenapa orang tak pergi. Dia biasa budak-budak ihsan orang guys. Awak nak bawa ke tak bawa ke, dia tak wajib pun tak pergi pun tak apa, tak efek apa, tak efek apa, cuma bagi kenangan macam tu lah, kenangan memori indah macam tu lah. Macam tu je. Cuma kadang-kadang tu cikgu bawa dan dia makan sekali-sekala. Dulu U15 cikgu bawa macam tu juga, tak selalu lah, kadang-kadang sebulan sekali
down sangat, down. Janganlah down sangat kalau tak ada outing tu. Orang kata benda tak wajib. Benda tak wajib. Jangan orang kata apa ni, jangan terlalu besar-besarkan. Melainkan kalau benda tu wajib. Kalau benda wajib memang wajib lah kan. So benda tak wajib ni janganlah kita besar-besarkan. Janganlah kita besar-besarkan benda yang tak wajib ni. Benda yang tak wajib ni, kalau ada tu adalah, kalau tak ada pun terima je lah. Mungkin belum rezeki lagi ke kan. Lagipun kita lama lagi ni, bukan awet sampai akhir tahun ni, sampai tahun depan, bulan 3 tahun depan lagi ni nak bersama kan. Terutamanya Raja Hanap lah. So jangan orang kata, jangan excited sangat lah. Kadang-kadang excited sangat ni bahaya agak guys. Relax. Kalau ada tu ada lah. Sebab tu kalau cikgu ajak ke apa semua, jangan duduk kecoh, duduk senyap-senyap dah lah kan. Ada sebab lah kenapa cikgu ajak sikit-sikit tu. Dia nak cakap benda ni segan, nak cakap benda ni segan. Bajet tak banyak mana pun, tapi nak belanja juga kan. Nak belanja juga. Walaupun bajet tak banyak mana pun, terasa nak belanja juga kan. Jadi macam tu lah cikgu cakap, apa ni, kalau tak dapat nak pergi ke apa ke, janganlah down. Tak payah down. Anggap benda tu biasa je, lumrah kan. Lumrah lah kan. Anggap benda tu lumrah kan. Sebab terutamanya yang tahun 5 dah. Tahun 5 korang kan banyak masa lagi. Kalau tahun 6 tu lain lah. Tahun 6 tu memang ada beberapa bulan saja masa lagi untuk bersama. Sebab cikgu tahu dah, memang 90% lepas naik sekolah menengah memang susah dah. Nak kontak-kontak apa semua susah dah. Dia lain. Dia memang lain. Cikgu cakap. Cikgu pun tak tahu kenapa. Okay guys, bersama lagi dalam podcast. Podcast ni patutnya dalam bilik, tapi buat sambil berjalan. Test cam DR 05 128 KBS MP3 version. Okay, semalam ni biasalah cikgu nak keluar pergi beli, keluar duit sikit, beli barang sikit. So macam, yelah, orang kata hidup ni guys, kadang-kadang makin lama kata makin makin tough. Perkembangan terbaru ni cikgu dengar ialah, sebenarnya okey lah, pertama sekali cikgu nak sembang pasal outing. Sebenarnya cikgu pernah outing dulu masa mula-mula cikgu datang ke SKTTP. Yalah, dulu masa sekolah kampung mana ada outing ni. Nak outing ke mana? Duduk kampung je. Nak pergi outing pun jauh kan, jauh. Tapi yalah, dekat SKTTP ni cikgu pernah outing dulu 2019 dengan tim pertama dulu, first team, the first Avengers. Geng-geng apa tu, Hasbul, apa ni, Pogba, G-Boy, siapa lagi tak ingat dah cikgu. Tapi geng-geng tu lah. And then geng-geng lepas tu pun cikgu ada juga outing ni biasa jelah, tengok wayang, makan-makan kan. Ada yang mandi kolam pun ada. Sebab dulu cikgu duduk kat kondo, so masuk kolam tu free, buat masuk je lah. And ada yang pergi Pullman apa semua, macam-macam lah. Kisah-kisah lama lah tu. Tim-tim yang kedua pun ada cikgu bawa juga. And sebab cikgu dulu mula-mula buat kan, fun kan, nak bagi korang enjoy je sebenarnya, nak bagi korang
antara sesama sendiri lah, nak mesra-mesra apa semua kan. Sebab cikgu pun first time buat kat sekolah-sekolah besar ni, sukan baru. So macam mana cikgu fikir masa tu kan, nak bagi korang ni bonding cantik je kan. Bonding ni maksud dia hubungan lah, hubungan kan? Nak bagi rapat kan. Bila rapat hubungan apa semua ni, dia main lain sikit, dia punya semangat nak menang lain sikit. Dulu ni kita lah. So memang cikgu pernah buat lah dulu kan? Tapi dulu masa cikgu buat dulu tak ramai sangat. Kalau ramai sekalipun dia orang boleh adjust diri. Fleksibel. Dia fleksibel sikit dulu. Sekarang ni payah sikit lah. Payah bukan apa, sekarang ni ya, nak outing ni bagus, cantik, main dia outing. Tapi kalau ramai sangat payah juga. Pertama sekali bajet lah. Masa outing ni pertama sekali bajet. Assalamualaikum. Thank you. Dulu bajet cikgu banyak sikit. Sebab je lah dulu banyak komitmen ni kan. Sekarang dah banyak komitmen sikit. So duit tu banyak lah pakai. So pecahan-pecahan duit untuk belanja apa semua tu sikit lah kan. Bajet biasanya bajet lah. Kemudian satu lagi keselamatan lah, safety. Kalau ramai sangat pergi tu, tak ada orang nak jaga.